Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Wan. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah boleh dengarkan suara saya? Jelas kan? Jelas. Okay, Alhamdulillah. Okay, so Jelas madam. okay, so untuk kelas saya ni saya mohon siapa yang ada internet yang stabil boleh buka lah kamera awak, so saya boleh tengok lah muka anak-anak murid saya ni, anak-anak pelajar saya. Okay, dan pertamanya saya ucapkan tahniah dan selamat datang untuk semester baru, semester 2, sesi 2001-2022. Okay, dan hari ni pukul 2 ni lah sampai pukul 4 insyaAllah, tapi mungkin tak sampai pukul 4 lah. Adalah khusus falsafah dan isu semasa. Dan nama saya Wan Aina Mardiah binti Wan Zahari, boleh panggil Puan Aina. Akan menyelaraskanlah mengajar dan juga merupakan pengajar untuk seksyen 6 ni. Okay, so pastikan awak berada di seksyen yang betul lah. Okay, so ni seksyen 6 lah, seksyen 6 untuk khusus falsafah dan isu semasa. Okay, dan kalau dalam update jumlah terbaru untuk seksyen 6 yang saya dapat hari ini adalah 80 orang. Tapi mungkin akan ada perubahan lagi lah. Okay, so bagi pelajar yang mungkin akan tukar seksyen ataupun drop atau sebagainya, perlu maklum dia supaya saya tahulah tiba-tiba hilang kan pelajar ni, so boleh beritahu saya. Okay, so untuk hari ni seperti yang saya maklumkan di WhatsApp group, kita akan ada perbincangan tentang pengenalan khusus dan juga topik satu lah insyaAllah, okay, kalau sempat. Okay, sebab saya cuti hari ni sebab anak saya baby lah, tak sihat, demam, so kita tengoklah sampai mana boleh pergi. Okay, harap-harap lah untuk hari ni. Okay, so untuk hari ni saya teruskan share untuk RPP lah. Okay, sebelum tu untuk khusus FIS ni, kan singkatan untuk falsafah dan isu semasa FIS, akan gunakan platform live. Untuk hari ni kita guna Google Meet lah. Okay, mungkin kalau ada sebarang perubahan platform saya akan maklumkan nanti. Selain tu kita akan gunakan WhatsApp group juga. So sebarang update, info daripada saya perlu sentiasa alert lah di WhatsApp group. Okay, dan yang ketiga adalah di Otter. Seperti biasalah Otter, rasa awak dah familiar lah dengan Otter. Sebab majoriti saya tengok awak ni daripada tahun 2 kan, dan mungkin adalah beberapa orang tahun 1. So dah biasa dengan Otter. So Otter tu saya akan compilekan bahan-bahan PMP kita dan juga submission, tugasan semua akan dilakukan di Otter. Okay, so untuk yang pertamanya adalah RPP, course outline untuk FIS ni. Pentinglah supaya kita tahu hala tu panjang 14 minggu ni. Sekejap Okay, okay, sambung Okay, ini adalah course outline untuk FIS, falsafah dan isu semasa. Okay. FIS. Okay, sebelum kita pergi ke RPP, bukanlah untuk hari ni saya suka kata dua hal, maksudnya bukan saya seorang yang bercakap. Ada feedback, ada respon lah daripada pelajar-pelajar semua. Okay, so kalau ada apa-apa nak tanya boleh terus tanya, ataupun nak mencelah boleh minta izin lah untuk mencelah. Okay, so sebelum kita pergi Afif. Ada. Okay, awak kamu sekarang? Saya dekat English. Okay, Mas Ri, awak semua dah
Betul. Okay. So ni pun salah satu yang bincangkan lagi sama ada kursus kita ni kita nak buat secara online ataupun secara hybrid. Okay, tu nanti kita akan bincangkan. Okay Zam, boleh awak share tak, saya dengar lah daripada awak kan jangkaan awak ke apa yang awak akan belajar dalam kursus ni pada isu semasa. Kalau awak boleh buka kamera, boleh saya tengok siapa, macam mana rupanya Zafif ni, pelajar saya ni. Dah ada. Okay. Mana Zam? Tadi madam minta pendapat kan. Betul tak? Nampak tak muka saya? Saya belum nampak lah. Mungkin sebab internet saya lambat kot. Okay, tak apa, nanti mungkin dapat lah. Tapi suara awak saya dengar lah, so boleh. Pendapat Okay. pada pendapat dia, apa yang kita ajar pada subjek falsafah ni dan isu semasa adalah maybe dari segi pandemik semasa lah, COVID ke, itu politik macam tu lah saya kata lah. Tentang isu-isu semasa, tentang politik. Ya. Minat politik ke? Ya betul. Okay, terima kasih Zam atasan. So Zam semasa kan, sebabnya perkataan isu semasa pun ada dalam okay. Okay, tu pandangan tentang Zam, tentang isu semasa berkaitan dengan politik. Okay, Lubna Nazihah ada? Seorang lagi. Ada? Lubna? Ada madam. Okay. Boleh buka kamera? Sekejap, ya. Okay. So untuk kelas saya ni bersedialah. Sebabnya saya suka pick up nama pelajar-pelajar saya ni sebab saya nak kenal, sambil saya nak pastikan memang betul lah apa jasad awak berada di sini. Okay, di depan laptop ni, depan handset. Okay, so lu benar sementara awak nak bersedia tu boleh awak fikir-fikirkan lah soalan yang sama lah. Agak-agaknya apa yang awak akan belajar dalam kursus ni. Madam, saya nak try buka kamera tapi line dekat sini nak masuk Google Meet pun slow. Kalau saya bagi tempat saya boleh? Boleh. Silakan. Pada saya about falsafah, maybe kita belajar tentang ilmu-ilmu maybe about bahasa ke ataupun something yang melibatkan pengetahuan atau fakta, kisahlah daripada zaman yang sebelum ni ataupun yang apa yang ada di masa sekarang. Okay. Lebih kepada apa ilmu ataupun fakta-fakta. Okay. So terima kasih Lubna. Okay, so kita dengarlah dua pandangan daripada kawan awak, iaitu Zam dengan Lubna kan. Pandangan mereka lah tentang kursus kita. Okay. So kembali kepada RPP kita. So ni saya dah di author lah untuk awak rujuk. Okay, so kursus ni apa yang kita akan belajar adalah tentang ilmu falsafah tu sendirilah. Untuk topik 1 kita akan tahu apa itu masuk falsafah. Okay, so kita nak kaitkan ilmu falsafah tu dengan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu FPK dengan rukun negara. So dua benda ni, falsafah FPK dengan rukun negara ni adalah dua kita panggil case study lah yang kita akan tengok apa kandungan FPK dengan rukun negara ni. Okay. Dan kita akan tengok apa falsafahnya dua perkara ni. Okay, so penggunaan falsafah adalah merupakan alat lah untuk memurnikan daya pemikiran kehidupan melalui seni dan kaedah berfikir serta konsep insan. Semua ni poin-poin yang kita akan bincangkan lah sepanjang 14 minggu ni. Okay, so antara topik adalah epistemologi, metafizik dan etika.
dalam konteks isu semasa. Macam Azam katakan tadi lah isu semasa kan, tapi kita nak bincang tentang apa isu semasa tu. So kita akan tengok tentang epistemologi isu tu, metafizik dan juga etika. Apa maksud kata perkataan ni, kita akan explore. So penekanan diberi kepada falsafah sebagai asas lah bagi menjalin dialog antara budaya serta mengukur nilai sempurna. Okay. So nanti akhir kursus ni kita semua akan mampulah melihat disiplin ilmu sebagai satu badan ilmu yang komprehensif dan terkait antara satu sama lain. Ini macam Lubna katakan, kita akan tahu tentang sesuatu ilmu tu. Okay, daripada dulu sampai sekarang. Sekarang kita ilmu tu dipecah-pecahkan kan. Tapi sebenarnya bila kita faham falsafah sesuatu ilmu tu, sebenarnya setiap ilmu tu dia saling berkait dan saling memerlukan. Sebagai contohlah ilmu falsafah ni, subjek falsafah ni. Kenapa kena belajar tentang falsafah? Kenapa kena belajar tentang pengajian Islam, pengajian moral sebagai contoh kan? Sebabnya kursus-kursus ni lah yang memberi pendedahan kepada kita untuk kita boleh lihat setiap kursus ataupun ilmu yang kita belajar ni saling berkait sebenarnya. Okay, tu secara ringkas lah. Okay, dan ni nama saya lah, Wan Aina Mardia binti Wan Zahari. Kena ingatlah ejaan nama saya, sebabnya dalam tugasan awak akan tulislah nama saya ni. Okay, so kat sini apa yang penting adalah inilah kan setiap minggu ni apa yang kita akan belajar boleh refer kat sini. Okay, dan kita ada 8 topik lah untuk FIS ni, dan ini yang penting. Okay, nanti saya akan terangkan nanti. Okay, itu sajalah untuk RPP. Okay, so untuk isu semasa, ini merupakan peraturan kelas macam biasalah 80% masa pertemuan yang ditentukan bagi setiap kursus. Maksudnya kalau kurang daripada 80%, maksudnya 80% tu lebih kurang 2 kali ketidakhadiran tanpa makluman ataupun sebab yang munasab, maka pelajar akan dihalang lah, akan dibar untuk ambil penilaian selanjutnya. So penilaian tu saya akan share nanti apa dia penilaian untuk kursus ni. Okay. Dan selain tu peraturan berpakaian lah, kan walaupun secara online kena pakai dengan pakaian yang formal lah. Kan, kalau lelaki pakai baju t-shirt berkollar, rambut kena kemas, janganlah kalau rambut panjang tak terurus, dan juga perempuan bersama. Kalau yang maksudnya kena berada dalam keadaan yang bersedialah untuk belajar macam dalam kelas. Kan yang perempuan, kalau yang Islam pakai tudung lah, kan mungkin tertekan kamera, nampak secara tak sengaja, maksudnya nampaklah perkara yang ataupun aurat. Okay, samalah semua yang non-Muslim pun kena pakai pakaian yang sepatutnya lah. Okay, itu yang online. Kalau dalam kelas mungkin kita akan buat hybrid, tapi tak tahu lagi. Kalau hybrid tu kita ikut peraturan berpakaian universiti lah. Okay, dan keselamatan. Keselamatan ni sebagai contoh, dalam keadaan yang selesa, yang selamat kan, mungkin awak nak cari tempat yang internet kuat, kan kena ambil kira juga keselamatan. Okay, so ni penilaian tadi. So untuk khusus FIS ni ada empat penilaian lah yang akan dinilai sepanjang 14 minggu ni. Okay, yang pertama tugasan 1 iaitu individu. Tugasan 1 ni dia akan diadakan pada akan bermula pada minggu ke-10. Tugasan 1 ni report lah, kita akan adakan satu wacana, jemputan speaker. So nanti awak kena hadiri wacana tersebut dan buat report lah apa input daripada wacana tersebut. Okay, dan markah adalah 20. Okay, yang kedua adalah tugasan kumpulan. Yang ni grouping punya assignment lah ni. Okay, 30%. Yang ni hari ni saya akan buat grouping dulu, dan minggu depan saya akan brief secara detail lah apa yang akan awak
akan laksanakan dalam tugasan 2 ni. Okay, ketiga adalah perbentangan. So perbentangan ni apa yang awak akan bentang adalah hasil tugasan 2 tadi. Okay, yang ketiga, keempat adalah ujian. Ujian ni ada 2 kali. Ujian 1 dan ujian 2. Okay, ujian 1 dan ujian 2. Okay, kat sini. Ujian 1 dan ujian 2 menyumbang kepada 30 markah. Maksudnya ujian 1 15, ujian 2 15. Okay, ujian 1 pada minggu ke-9 akan cover topik 1 hingga 4. Ujian 2 akan cover topik 5 hingga 8. Akan adakan pada minggu ke-14 lah. Minggu terakhir. Okay, so untuk khusus fees ni tak ada final exam lah. Kita ada ujian. Okay, so kena alert lah. Okay, dan perbentangan tadi minggu ke-13 dan 14 lah. Selesai submission tugasan 2 ni pada minggu ke-12. So minggu ke-13 dan 14 ni kita akan mula perbentangan. Okay. So ada soalan so far tentang continuous assessment ni? Tak ada, madam. Jelas Tak ada, madam. Okay. So ni take note. Okay, tugasan 1 ni wacanan minggu ke-10 tu nanti tarikh untuk setiap assessment ni saya akan maklumkan nanti. Okay. Selesai untuk RPP dan juga pengenalan khusus. Okay, so untuk grouping hari ni mohon pelajar untuk buka author masing-masing untuk kita buat grouping terus. Okay, so untuk group assignment saya dah buatkan awak punya group. Ada 8 group untuk 80 orang. Maksudnya satu group 10 orang. Okay. So saya nak awak masukkan diri awak masing-masing ke dalam mana-mana group lah yang awak nak. Kan kita ada 8 group, maksimum 10 orang untuk satu group. So boleh masukkan diri masing-masing lah. Okay. So group ni akan kekal sampai habis semester nanti. So apa-apa tugasan kita akan gunakan group ni je, senang. Okay, so boleh masukkan diri masing-masing. So saya nak sebelum kelas hari ni selesai, dah selesailah grouping ni. Okay, ada yang masukkan ke group 5 dah ramai lah, 10 orang. Dah cukup. Okay. Sayang. Okay, group 5 dah full. Ada beberapa group lagi lah. Okay, dan apa-apa tugasan nanti yang berkaitan dengan grup, so bila wakil kumpulan submit tugasan di author, ahli-ahli yang lain perlu ada record nama jugalah untuk setiap submission tu. Okay, sebab markah akan generate secara auto lah untuk setiap tugasan tu. Nama tak ada dalam list ni untuk tugasan-tugasan lain yang berkumpulan, so dia akan effect markah awak. Orang submissions yang memerlukan kerja kumpulan, so awak kena recordkanlah nama awak. Okay. So saya harap sebelum habis kelas hari ni, sebelum pukul 4 ni selesailah untuk grouping. Okay. Dan Madam, ya. saya ganggu. Okay. Saya nak tanya, boleh tak Madam enable untuk di outer untuk kalau macam tersalah group boleh untuk keluar? Saya sebab lock. ada yang mungkin tersalah group. Boleh tak Madam untuk enablekan tu? Boleh, saya lupa tadi. Okay. Right. Saya dah buka. Terima kasih Madam. Sama. Okay.
Group 2 pun dah full. Group 5 dah full. Okay. So, ini adalah untuk tugasan 2 secara berkumpulan ni kita akan bincang, awak akan buat kajian tentang isu semasa lah, kan. Isu semasa tu awak akan kaitkan dengan kursus falsafah ni. Tapi kita kena, sebelum kita nak bincang tentang isu semasa tu, kita kena belajar dululah, explore dulu topik-topik dalam FIS ni. Okay. Tapi sebelum tu, untuk hari ni sekurang-kurangnya kita dah selesai grouping dan juga awak dah ada pilihan dah isu bayangan tentang apa topik yang awak akan buat. Okay. So berdasarkan 8 kumpulan tadi, kita ada 20, lebih kurang dah 20 isu yang awak akan kaji. Tapi awak akan pilih satu je lah. Okay, so saya nak setiap kumpulan untuk pilih isu yang awak akan bincangkan, yang awak akan kaji untuk tugasan 2 ni. Okay. Isu ni bukan tajuk tapi dia adalah tema untuk maksudnya isu yang berkaitan dengan tema-tema ni. Okay, sebagai contoh sebagai contoh isu nombor 9 tu kan, isu berkaitan kesukarelawanan belia kan. Itu isu sukarela belia. Okay, katalah kumpulan 1, contohlah kan kumpulan 1 ambil isu yang nombor 9 ni, kesukarelawanan belia. So dia kena tengok apa isu semasa yang berkaitan dengan sukarela belia ni. Okay, mungkin kumpulan 1 terjumpa satu keratan akhbar kan, yang menyatakan bahawa hari tu kan kita banjir kan, banyak negeri-negeri yang hadapi banjir. So banyak sukarelawanan ni yang terdiri daripada belia. Sebagai contoh, UTHM sendiri pun hantar beberapa grup lah untuk bantu masa banjir. Okay, so apa isunya tu awak kena carilah. Mungkin hari tu timbul isu yang banyaknya sukarela secara sukarela awam ni kan, yang menyebabkan kerja-kerja seperti SISPAS, kerja-kerja polis tu terganggu kan. Itu isu lah. Maksudnya awak kena create topik yang berkaitan dengan sukarela belia ni based kepada isu yang ada di surat khabar ataupun jurnal ataupun artikel, mana-mana artikel lah. Maksudnya yang recent punya isu. Okay, tu sebagai contoh lah. Sama juga dengan isu-isu yang lain. Okay, so saya nak 1 hingga 8, kumpulan 1 hingga kumpulan 8 pilih mana isu yang awak nak kaji. Okay, dan nanti listkan dalam WhatsApp group lah pilihan isu yang awak nak, dan setiap isu tu tak boleh samalah dengan group lain. Okay, itu yang kedua. Okay, so untuk minggu depan saya akan brief detail lah tentang tugasan 2 ni. Dan yang penting awak dah ada hint lah, awak dah ada bayang-bayangan apa yang awak akan kaji berdasarkan isu yang awak pilih. Okay, jelas ke semua? Jelas, madam. Jelas. Okay, so grup ni saya harap dah selesai lah. Okay, okay, so grouping. Okay, so saya rasa untuk topik 1 kita akan mula minggu depan lah, sebab anak saya saya tak boleh nak teruskan lah. Okay, so tapi saya akan tinggalkan awak dengan tugasan lah. Okay, so sebelum tu sebelum saya terlupa lah, untuk kehadiran kelas saya akan ambil secara auto lah. Kalau dalam Google Meet ni untuk hari ni saya akan auto generate kehadiran dalam Google Meet ni. Okay, dalam masa yang sama saya minta untuk awak isi Google Form. Saya akan share link dalam grup WhatsApp nanti. Google Form untuk kelas hari ni ada sedikit task lah, dan juga Google Form tersebut sebagai untuk confirmkan kehadiran awak untuk hari ni. Okay, dan
Yang kedua adalah saya nak tanyalah tentang situasi pelajar saya. Maksudnya kalau ada di antara pelajar-pelajar saya ni yang tergolong dalam golongan yang kelainan upaya lah, senang nak cakap kan, orang yang kelainan upaya, mungkin daripada segi fizikal ataupun mungkin fizikal okey tapi sebagai contoh telinga sebelah tak dengar ataupun mata sebelah tak nampak ke, kan, maksudnya yang berkelainan upaya lah, ataupun mungkin disleksia kan. Disleksia ni maksudnya bila tengok tulisan terbalik-terbalik, so dia tak boleh baca seperti pelajar normal lah. Okay, ataupun ada penyakit-penyakit tertentu, sebagai contoh depres, bawah pantauan doktor, insomnia kan, tak boleh tidur malam, ataupun apa-apa sahajalah penyakit ataupun kelainan upaya lah, boleh maklumkan kepada saya, okey? Supaya saya alert lah, saya maklum keberadaan pelajar-pelajar saya. Okay, so saya tak adalah assume semua maksudnya pelajar yang tergolong dalam golongan ni kita tak boleh nak uruskan macam pelajar biasa lah. Maksudnya adalah special kelebihan lah yang kita akan berikan. Okay, so itu harap pelajar jangan malulah untuk maklum kepada saya, boleh PM saya lah. Okay, so hari ni saya kita jumpa setengah jam je. Saya minta maaf lah tak dapat nak teruskan, tapi saya tinggalkan awak dengan 3 task lah. Okay, yang pertama, task pertama adalah grouping ni lah. So selesaikan grouping di author ni, selesaikan mana yang belum masuk, siapa yang belum ada ahli, tak cukup ahli boleh cukupkan, dan lantik ketua. Lantik seorang ketua lah, dan yang kedua adalah jawab Google Form yang saya akan WhatsApp group nanti. Adalah ni lah skop tugasan, so pilih awak nak yang mana dan declare lah awak punya pilihan tu di WhatsApp group nanti, dan boleh bincangkan terus tajuk yang awak bincangkan tu mesti ada bukti lah. Mungkin daripada keratan akhbar ataupun daripada artikel yang membuktikan bahawa itu adalah isu yang semasa. Okay, maksudnya itu adalah isu lah, bukannya isu yang direka-reka. Okay, so tu 3 task lah yang saya mohon awak selesaikan sebelum pukul 4 ni. Okay, so itulah daripada saya. Ada soalan? Ada soalan ke? Ada orang ke? Jadi madam. Okay. Madam, tak ada madam. Ya, ada soalan ke? List isu tu madam bagi kan dalam grup. Nanti saya share juga di grup. Okay. Okay, so kalau tak ada soalan, ada orang nak masuk meet, tak boleh masuk ke? Okay, so yang Chan kawan awak tu dah boleh masuk belum? Mana Chan? Dah ada madam. Dah masuk. Dah masuk? Dah. Dah, okay. Sebabnya Thank you madam. okay, thank you. Sebabnya link tadi tu maksudnya pelajar yang join kelas saya hari ni sajalah yang akan isi. So siapa yang tak maklum, yang tak join kelas hari ni, dia tak maklum lah tentang WhatsApp group, tentang link tadi tu. Okay, so itu sajalah untuk hari ni. Saya minta maaf lah kita bersurai awal, tapi saya tinggalkan awak dengan tugasan lah. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan. Madam. Terima kasih Puan. Terima kasih madam. Terima kasih Puan. Terima kasih madam. Saya madam. Bye madam.